atas amanah ilmu beberapa perkara yang mungkin akan disaksikan oleh kita semua, iaitulah peristiwa yang akan berlaku sebelum kiamat, ataupun dengan kata lain tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini 5 Jumadul Akhir, 5 Jumadul Akhir tahun 1435 Hijriah. Pasal nak tuan-tuan, Jumadul Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan pula. Cepat tak masa tuan-tuan? Cepat berlalu. Nak Ramadan dah, lagi 2-3 bulan nak masuk Ramadan balik. Ada di kalangan kita orang perempuan terutamanya hak puasa Ramadan tahun lepas pun campur dengan penyegan. Dua-dua tu jadi. Kita Ramadan tahun lepas, dalam bulan Ramadan sentuh Quran, alhamdulillah, khatam. Ramadan tahun lepas pakat khatam Quran. Habis Ramadan pakat katuk Quran. Ni nak masuk dah Ramadan, 5 juzuk pun tak sampai lagi. Yang ni hal kebanyakan orang Islam hari ini. Cepatnya masa berlalu antara tanda kiamat. Nabi sebut antara tanda kiamat kecil adalah begitu cepat masa berlalu. Dan ada lagi 5, 60, 70 tanda-tanda kecil yang lain, kata Rasulullah. Termasuklah antara tanda kecil itu, aku diutuskan, kata Nabi. Nabi diutuskan itu sudah tanda kecil kiamat. 1400 tahun yang lalu tanda kecil telah berlalu ribuan tahun. Maka kita hari ini berada pada satu zaman yang takkan ada Nabi lagi selepas ini. Mustahil. Ada kemungkinan tak 1% akan muncul satu orang Nabi daripada Sungai Rusa ni? Mustahil. Takkan keluar dah Nabi, kerana yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah. Dialah Nabi yang terakhir dan dia juga Rasul yang terakhir. Maka kita adalah umat yang terakhir. Selepas ini tiada lagi umat. Yang akan berlaku selepas ini adalah hari kebangkitan. Malam ni bukan cerita hari kebangkitan di padang mahsyar. Malam ni cerita apa yang berlaku sebelum kiamat. Nabi sebutkan dan bahagikan tanda kiamat kepada dua, kecil, besar. Berlaku tanda kecil, bila habis tanda kecil berlaku, bermaksud bila-bila masa sahaja tanda besar akan muncul. Kata ulama-ulama hadis pada hari ini, antaranya Syekh Umar Abdul Ghafi, seorang ulama Mesir. Dia kata, aku melihat hadis-hadis Rasulullah yang bercakap tentang tanda kiamat yang kecil, hampir kesemuanya telah pun berlaku. Tuan-tuan, tak gerun kah? Semua dah, hampir semua dah berlaku. Esok tuan-tuan pergi mana-mana kedai buku agama, tuan-tuan beli tanda-tanda kecil kiamat, tuan-tuan kira sendiri dan tengok sendiri hak mana yang tak berlaku. Nescaya tuan-tuan akan melihat lebih 90% yang Nabi ancam kepada kita, yang Nabi ingatkan kepada kita, telah pun berlaku. Paling banyak hari ini tuan-tuan tengok yang Nabi sebut antara tanda kiamat yang cukup masyhur,
kasiyatun ariyat. Kalian akan melihat wanita-wanita yang telanjang, yang berpakaian dan telanjang. Nabi kata kalian akan melihat satu orang wanita, dua sifat padanya. Kasiyat pun dia, ariyat pun dia, berpakaian pun dia, telanjang pun dia. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ijaf. Kalian tengok kepala-kepala mereka seperti bonggol-bonggol unta. Apa maksud pakai baju dan telanjang? Maksudnya pakai baju, tapi kain hak dia buat jubah, kain yang dia buat baju kurung tu menampakkan tubuh badan dia. Betul-betul depan mata kita punya hari ni, tuan-tuan boleh tengok. Di rumah kenduri, pakat duk tunjuk gaya fashion terbaru, fashion ahli neraka. Bahkan lebih buruk daripada itu, Nabi sebut jenis pakai baju tapi nampak tubuh badan, pakai baju tapi nampak kulit, pakai baju tapi nampak aurat. Puak-puak ni dia tarik lagi dahsyat perhatian orang lelaki lain. Kemudian pakat dia buat sanggui, bagi tinggi, bagi orang nampak sebiji macam hadis. Tuan-tuan, Nabi kata la yadkhulunal jannah, la yadkhulnal jannah. Perempuan-perempuan ini takkan masuk syurga. Wala yajidna rihaha, bau pun tidak. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Nabi kata bau syurga ni puluh tahun, bahkan ratus tahun sebelum sampai tu bau dah syurga. Ni antara tanda kiamat yang kita tengok depan mata kita. Orang yang mengaji, orang yang hari-hari baca hadis, ingatan daripada Rasulullah tentang tanda-tanda kecil, dia tengok tanda-tanda ni mengelilingi dia setiap hari. Kemudian Nabi kata bila habis berlaku tanda itu, yang mana zaman hari ini dah kebanyakannya sudah berlaku, Nabi kata ada beberapa tanda besar. Ni malam ni kita nak sebut. Dan kedua, wallahu a'lam. Kalau saya tak larat, saya berhenti panggil lain. Tak mau panggil, sudah. Tuan-tuan, Nabi kata habis tanda kecil, dia keluar mai tanda besar. Nabi susun ikut urutan. Di dalam kitab Sahih Bukhari daripada awal sampai habis, dalam kitab Sahih Muslim daripada awal sampai habis, hanya ada 6 tanda besar kiamat. Bukan saya kata, Dr. Guru kata, saya belajar, alhamdulillah sempat menghabiskan bacaan Sahih Bukhari dan sebagainya. Ada 6 sahaja tanda besar kiamat yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Adakah maksudnya tak ada dah tanda besar kiamat lain, tambah lagi 1 ke lagi 2? Ada. Bukan semua hadis sahih itu dalam Bukhari dan Muslim. Ada lagi hadis sahih dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Ada banyak lagi kitab sahih lain. Cuma malam ni saya nak baca kat tuan-tuan terjemahan hadis-hadis daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kesemuanya insya-Allah benar dan hadis yang bertaraf tambah. Tuan-tuan dengar apa pun malam ni, insya-Allah semuanya nah. Nabi kata tanda besar kiamat yang pertamanya ialah matahari terbit di sebelah barat. Ya, ingat tuan-tuan, bila-bila saja boleh berlaku matahari terbit belah barat ni. Pasal apa saya sebut begitu? Sebab melihat kepada tanda kecil yang kebanyakannya sudah berlaku. Maka setiap pagi, kata para ulama, yang paling kami takut bila kami bangun pagi adalah melihat matahari sama ada masih terbit di sebelah timur ataupun sudah mula terbit di sebelah barat. Nabi cerita panjang lebar, tak payah takut, jangan risau, malam ni kita akan dengar. Sebelum matahari terbit di sebelah barat,
kata Nabi, bumi ini akan gelap beberapa hari. Gelap itu pula jadi sama waktu di semua, untuk semua negara. Jangan peliklah, bumi ni Allah cipta, tak payah pelik. Mungkin ada yang kita tertanya-tanya, lah ni waktu tak sama, kita subuh Mekah dak lagi, Rusia waktu apa, di Amerika waktu lain. Nabi kata bila Allah nak munculkan matahari di sebelah barat, ada berita gembira untuk persiapan orang-orang beriman yang pernah dengar hadis ni. Kata Nabi, matahari tidak akan muncul selama 2 atau 3 hari. Ingat tuan-tuan, 2 atau 3 hari. Hadis sahih, semua saya baca malam ni hadis sahih, jangan risau. Bila kita bangun pagi 6.30, pukul 6 tu kita bangun apa semua, 5.30 hak pergi kerja jauh, pakat bersiap tak apalah, 5.30 memang gelap. Bila keluar pergi kerja, sampai di tempat kerja 7.30 apa semua, gelap lagi. Dia akan berlaku begitu, gelap lagi. Oh, nak hujan kot, Malaysia biasalah, hujan gelap lah kalau siang pun. Semua pakat masuk kerja, hak masuk pejabat, yang masuk sekolah, yang mengasuh anak, pakat buat kerja masing-masing. Tengok pukul 9 pagi duk gelap macam subuh lagi. Tengok hujan, tak hujan. Waktu tu biasa, sembang biasa je. Tanya kawan sebelah, kau siapa ni? Tak tahu, biasalah, tak rayuh apa lagi. Tapi bila sampai tengah hari pukul 12, hujan tak turun-turun, cuaca di luar masih lagi gelap, waktu tu orang dah mula jadi kalut tuan-tuan. Waktu tu dah mula jadi kalut. Di Malaysia ni bukan kata gelap tak ada punca akan jadi kalut. Di Malaysia ni kalau tak ada api 3 jam, TNB tak bagi tahu apa, hak tu pun reyuh dah satu kampung. Pukul 8 duk blender cabai ni, pluk kata pukul 8 pagi tak ada garden. Ni pasal apa pula dah, notis tak ada pun. Sampai pukul 11 sampai ke 12 tu dia reyuh penuh dah di rumah depan sekali. Pakat duk sembang, tak jadi kerja, elektrik tak ada. Baru 3 jam manusia akan mula kalut, mula kecoh. Bila gelap begitu, semua pakat tanya, TV tak berkelang apa lagi lah. Sampai petang, tuan-tuan akan tengok orang berkumpul di jalan, ramai yang berkumpul di masjid, yang berkumpul di market, yang berkumpul, penuh orang. Pakat duk kata kita hari ni gelap ni. Kita akan tengok dalam TV, dengar daripada corong radio nanti, fenomena yang tak ada jawapan, gelap. Waktu tu tuan-tuan, kita ada jawapan tak? Kita ada jawapan. Sebab kita pernah mendengar hadis dan maklumat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan persoalan untuk kita semua, berapa ramai yang dengar hadis ni? Berapa ramai di dalam dunia, dalam bumi Allah hari ni yang dengar hadis ni? Tak ramai, tak ramai. Maka kata Nabi, esok semua pakat bangun. Hari kedua pakat duk tunggu dah. Kata Rasulullah, hari pertama macam biasa, hari kedua pakat duk tunggu dah, kalut dah. Habis bayang subuh apa semua pakat mangkit. Kerja nak pi juga, hak nak pi sekolah, hak kerja di hak pi kebun, hak pi kedai restoran, pi restoran. Tapi semua pakat duk tengok cuaca. Sampai pukul 7.30 sepatutnya dah cerah sikit, gelap lagi. Pukul 8 gelap, pukul 9 gelap, orang jadi reyuh teruk dah. Waktu tu di TV, di radio, di surat khabar apa semua, kita boleh tengok dah fenomena yang tidak boleh ditafsirkan. Di mana? Di Pulau Pinang saja ke? Di seluruh bumi Allah. Habis tuan-tuan. Manusia dah mula takut dan mencari-cari jawapan. Tak ramai yang tahu jawapan yang kita dengar malam ni. Nabi SAW kata hari ketiga begitu juga, dan hari keempat atau hari ketiga.
Ada riwayat kata gelap selama 2 hari, ada riwayat kata gelap selama 3 hari. 2 riwayat. Seandainya gelap selama 3 hari, tuan-tuan, bila kita bangun pagi yang keempat itu, ketahuilah pagi yang keempat itu matahari tidak lagi naik di sebelah sana, tetapi matahari akan mula muncul di sebelah sini. Tuan-tuan duk dengar lama dah. Daripada kecil, daripada dulu kita duk dengar tanda kiamat ni macam-macam. Binatang korek bumi lah, dengar azan masuk balik. Lepas tu Ya'juj wa Ma'juj ni badan dia besar, telinga dia tutup badan dia. Hak mana yang betul ni? Dajjal ni besar, dia masuk dalam laut. Laut tu takat buku lali dia saja. Betul ke? Malangnya banyak yang tidak sahih. Yang itulah yang juga yang saya belajar kecil-kecil dulu. Banyak yang tidak sahih. Malah ni kita akan dengar insya-Allah kalau sempat. Bangun pagi hari yang keempat, kumpulan pertama yang akan merasakan matahari akan naik di sebelah barat, kata Nabi SAW, pada hari itu ialah mereka-mereka yang bangun, mendiri dan menghidupkan malam. Orang yang qiyam. Puak ni mula rasa dah. Puak yang duk qiyam di masjid, yang duk qiyam dalam rumah, yang duk qiyam di surau ni, mereka dah boleh rasa dah. Ini benda yang cukup pelik. Kenapa tidak pelik? Dia adalah tanda besar kiamat yang pertama. Dan pagi esok, bila orang bangun, kesemua orang akan melihat matahari naik di sebelah sini untuk pertama kalinya. Belah ni tuan-tuan, sejak Allah ciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, sejak Allah ciptakan Adam alaihissalam, matahari tiap-tiap hari di seluruh bumi ini naik di sebelah sana. Tapi pagi itu semua akan melihat matahari naik di sebelah sini. Kata Rasulullah, seluruh penduduk bumi yang Islam dan yang tidak Islam akan melihat matahari naik di sebelah barat, dan mereka akan menyebut, ha inna syamsa qad tala'at minal ghab. Itu dia, matahari telah pun naik di sebelah barat. Seluruh penduduk bumi akan menyaksikan. Bagaimana? Wallahu a'lam. Sebab bumi ni bulat, maka masa dia tidak sama. Tuan-tuan, bumi dia bulat. Bila dia putang tu, masa solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib, isyak, antara satu negeri dengan satu negeri lain tak sama. Tetapi bila naik matahari di sebelah sini, seluruh penduduk bumi akan tengok. Dan Nabi kata, ketika mana seluruh penduduk bumi tengok, amanu ajma'un, semua beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Kita pun kata alhamdulillah, semua beriman. Alhamdulillah apa? Bila naik matahari sebelah barat, yang paling besar sekali kesan kepada seluruh manusia ialah Allah dah tutup pintu taubat buat selama-lamanya. Habis tuan-tuan, habis. Pintu taubat yang tidak pernah ditutup oleh Allah, dan antara pintu yang paling luas dibuka oleh Allah dalam ajaran Islam semenjak Allah menciptakan Adam alaihissalam sampai malam ini, tuan-tuan. Pintu taubat Allah sentiasa terbuka siang dan malam, kerana Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah sakit. Jauh sekali untuk Allah merasa mengantuk, tak pernah. Kita bangun satu pagi nak bertaubat, Allah terima taubat kita. Tiap kita bangun 2:30, semua manusia tidur lena 2:30. Allah Subhanahu wa taala tidak ada masa baginya. Bukan tak ada masa sibuk, Tuhan tidak ada perkiraan masa. Siang dan malam Allah menunggu. Tetapi jangan sampai matahari naik di sebelah barat, tidak ada siapa pun boleh bertaubat. Waktu tu seluruh penduduk bumi yang dah 2-3 hari dah duk tunggu pasal pagelap, tengok-tengok matahari naik di sebelah barat. Waktu tu amanu ajma'un, kata Nabi, semua beriman. Habis dah. Walaupun beriman, nak jadi apa dah tuan-tuan? Tuhan tak terima dah taubat. Waktu tu yang tak tutup aurat baru pi capai kain tudung nak semayang, nak tutup aurat. Waktu tu yang tak pernah baca Quran lari balik rumah pegang Quran.
Nabi sebut ketika itu yang tidak pernah bersedekah dan mengeluarkan zakat berlari masuk ke dalam rumahnya mengeluarkan az-zahab al-ahmar, emas merah, ambil emas merah, emas lah, emas cincin apa semua tu buat mai, menggenggam emas keluar cari orang miskin, longgok depan orang miskin, ambil lah semua, kata ni aku nak sedekah fi sabilillah, ambil lah. Maka jawab orang miskin itu ialah halakana bil ams, wahai pakcik, wahai makcik, wahai abang, seandainya harta ini diberikan kemarin je, Allah masih terima daripada pakcik. Hak nak baru bertaubat lepas terbit matahari, Allah terima lagi kan ibadat dia? Sudah tidak diterima, tak terima dah, habis tutup kan. Lepas tu yang hidup macam mana? Contohnya matahari naik belah barat, umur kita waktu tu 40 tahun. Kita akan hidup ke selepas tu? Ya, kita akan hidup ikut ajal kita. Siapa ajal dia 60, lagi 20 tahun. Ya Rasulullah, orang yang waktu tu umur 40 nak pergi ke ajal dia umur 60, ada lagi 20 tahun, matahari dah naik belah barat. Seandainya 20 tahun itu dia mendirikan solat siang dan malam, apakah diterima oleh Allah? Jawapan dia tidak. Habis dah, habis. Tuan-tuan, sebelum matahari naik belah barat, dan yang menggerunkan kita ialah matahari naik belah barat ini adalah tanda besar yang pertama, bukan nombor 6. Dia dulu nombor 1. Nak main hak lebih dahsyat lagi no. Nak main hak lebih berat lagi no. Dia pun berat dah. Keluar matahari sebelah barat pun dah cukup memening dan merunsingkan semua manusia. Habis pakat beriman, tapi dah tak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Waktu tu Nabi kata, yang sedang berjual beli tinggalkan jual beli, yang sedang makan nak suap makanan tinggal makanan. Bila tengok matahari naik belah barat, pakat nak bertaubat, pakat nak bertaubat. Tetapi sudah ditutup pintu taubat serapat-rapatnya. Yang mana yang ketika matahari naik sebelah barat, dia seorang yang beriman, maka sampai dia mati dia beriman. Sampai dia mati, dia akan meneruskan kehidupan dia dengan iman tersebut. Hari pertama matahari naik di sebelah barat akan mengambil masa, kata Nabi, yaumun kasanah, selama 1 tahun. Hari pertama setahun. Hadis ni hadis sahih, saya ulang lagi. Kata Nabi, yaumun kasanah, dia terbit tu tuan-tuan, hari pertama tu setahun. Siang itu jenuh tunggu malam. Tak, Nabi sebut setahun tu sekadar nak buat simbolik, kata panjang kan macam mana? Tak, setahun itu seperti hari-hari kalian. Nabi sebut sehari ada berapa jam? 24 jam. 24 kali 365 hari. Hari pertama matahari naik belah barat, panjang dia macam tu. Baru manusia berasa nikmat Allah datangkan malam. Banyak remaja hari ni dia jenis jaga malam, tidur siang. Dia ubah hak Tuhan cipta tu, dia ubah. Maka badan dia jadi lemah, otak dia jadi lembab, dia main sakit ni, dia main sakit ni. Allah dah tentukan kepada manusia, ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam untuk rehat. Siang dan malam ini adalah nikmat Allah, Allah yang buat main. Kalau Allah tak pusing bulan, Allah tak pusing bumi, Allah tak pusing matahari, maka takkan ada nikmat malam dan siang. Manusia nak tidur waktu bila, dan bila manusia nak cari rezeki untuk menampung kehidupan. Satu hari dia akan main, siang memanjang, iaitu ketika matahari terbit di sebelah barat. Bila Nabi cerita, boleh bagi berhenti kipas kat saya, minta maaf no? Dulu duduk Syria salji kan? Dah lama dah, 7 tahun saya duduk di Syria salji tiap-tiap tahun. Belagak no? Memang panas saya lah, panas. Tuan-tuan sekalian, hari yang pertama selama setahun,
Nabi yang sebut. Bila Nabi cerita begini, sahabat tanya Rasulullah, agak-agak tuan-tuan, apa soalan para sahabat? Kita duk fikir nak lena macam mana kalau siang jadi panjang, nak pergi kerja macam mana, nak pergi sekolah, nak sekolah macam mana. Dia jadi panjang terlampau ni. Soalan yang keluar daripada sahabat, ya Rasulullah, kaifa nusalli yaumaha? Wahai pesuruh Allah, macam mana kami nak semayang kalau waktu jadi panjang macam tu? Betul tak tuan-tuan? Kalau waktu jadi panjang macam tu, nak semayang macam mana? Maka Nabi jawab, uqduru li hadzal yaumi qadra. Kalian anggarkan di antara satu waktu solat dengan satu waktu solat yang lain. Dia ada huraian dia. Saya bagi contoh, semayang maghrib ni berapa lama nak habis? Kalau kuliah maghrib, kira satu kuliah selalunya habis maghrib masuk isyak. Semayang isyak pula berapa lama nak habis? Semayang isyak pula sampai subuh esok, kira-kira kita lena mangkit tu berasa sedap dah badan, selalunya pukul 5, lagi sejam habis. Nabi suruh anggarkan begitu. Ada jam tak ada jam, wallahu a'lam. Ada ulama yang membuat andaian bahawa teknologi tak ada dah selepas tu. Wallahu a'lam. Teknologi yang tuan-tuan tengok ni tak ada dah. Wallahu a'lam. Andainya ada teknologi antaranya jam, maka kita tengok jam. Kita bangun pagi itu, matahari selama setahun terbit belah barat dah, kita pun tengok jam. Pukul 12, pukul 1:30 tengah hari, suasana duk macam pagi lagi. Tapi bila dah 1:30 nak kena semayang zuhur dah. Bila 1:30 kena semayang zuhur. Tentu cara dah tuan-tuan. Beringatlah. Tak pergi duk kata tak kena aku Ustaz zaman tu, dia ni. Kita tak tahu. Bila-bila saja kemungkinan ini boleh terjadi, sebab kita berada di penghujung pada penghujung. Penghujung sungguh-sungguh kan. Kalau jadi benda ni, ini persiapan dia. Ini persiapan dia. Nabi kata kalian anggarkan waktu tu. Kalian anggarkan. Kemudian matahari tu ditenggelam. Esok naik lagi belah barat. Tuan-tuan, naik balik belah barat. Nabi kata hari kedua pun panjang, yaumun kasyahr. Hari kedua seperti mana sebulan panjang dia. 24 jam tuan-tuan kali dengan 30 panjang. Waktu tu baru manusia merasakan betapa besarnya nikmat tidur dan nikmat malam hak Allah duk buat maila ni. Berapa ramai manusia yang tiap-tiap hari bila dia bangun pada waktu pagi, alhamdulillah ya Allah, di atas nikmat siang yang telah didatangkan. Berapa ramai orang di kalangan hamba-hamba Allah yang bila masuk malam, kita puji, segala puji bagimu ya Allah, kerana mendatangkan malam kami boleh rehat, tenang, suasananya damai. Kemudian Nabi kata hari yang ketiga selama seminggu, hari yang keempat matahari terbit, barulah dia berputar seperti hari-hari biasa kalian. Nabi kata baru jadi biasa balik. Jadi biasa balik ni maksudnya 7:30 dah cerah, pukul 12 tu panas terik, pukul 6 petang dah jadi redup macam tu. Hari keempat. Tapi waktu tu orang tenang kah? Dia dah mula kecoh dah waktu tu tuan-tuan. Yang akan menenangkan manusia ketika itu ialah sebanyak mana bekalan yang dia duk himpun sekarang ini. Orang yang rajin dan bercinta dengan Quran, orang yang tangan dia hari-hari bersedekah, orang yang mulut dia tidak pernah kering dengan zikrullah, orang yang tak malas untuk bangun tiap-tiap kali selepas solat 5 waktu untuk semayang sunat. Maka mereka ini adalah orang-orang yang tenang. Habis matahari naik di sebelah barat, kata Rasulullah, apabila muncul tanda besar kiamat yang pertama, maka nantikanlah tanda besar yang kedua yang akan keluar sejurus selepas tanda besar kiamat yang pertama selesai.
lajunya tanda besar kiamat yang kedua, yang ketiga, Nabi kata seperti mana seutas rantai yang dipotong kemudian berguguran manik-maniknya. Tak payah tunggu lama tuan-tuan, dia laju. Habis matahari duduk naik belah barat, keluar mai tanda kiamat yang kedua, iaitulah zuhurud dabbah yang Nabi sebut dalam hadis. Keluarnya binatang. Binatang ni binatang apa? Ini huraian dia. Ni kita duk dengar macam-macam ni binatang tanda besar. Ni hadis sahih dalam Quran disebut dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Allah sebut dalam Quran, idza waqa'al qawlu alaihim. Ada dalam Quran tuan-tuan, tanda besar kiamat yang kedua ni disebut dalam Quran. Idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Saya tak ingat surah apa. Apabila telah sampai masanya kepada mereka, Allah sebut dalam Quran, kami akan keluarkan kepada mereka, kami itu Allah, dabbatan minal ard, seekor binatang berkaki empat. Tukallimuhum, binatang ini akan bercakap dengan semua manusia. Annan nas kanu biayatina la yuqinun. Hei semua manusia, kebanyakan daripada kalian tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Dia keluar ni, dia bercakap tuan-tuan dengan bahasa kita. Sebelum berlaku kiamat, manusia tidak lagi memahami bahasa Arab. Dalam syurga, dalam neraka, semua orang faham bahasa Arab. Dalam kubur, semua orang faham bahasa Arab. Sebelum berlaku kiamat, dengan bahasa masing-masing. Apabila Allah sebut binatang dabah ini bercakap, dabah dalam bahasa Arab maksudnya binatang berkaki empat. Apabila dia bercakap, maksudnya dia bercakap dengan bahasa kita. Teringin tengok binatang tu, tak payah teringin, setiap orang dia akan pergi. Tuan-tuan tak payah risau, duk risau kata dan kah dia mai kampung kita. Ingat kenuri kah? Bukan soal dan tak dan. Binatang ini, kata Rasulullah, akan berjumpa dengan setiap yang hidup di kalangan manusia pada hari itu. Kelajuan dia ialah dia akan meletakkan kedua kakinya di penghujung matanya, pandangan matanya. Tang mana dia tengok, tang tu dia tak kaki. Tada'u qadamaiha, dia akan meletakkan kedua kakinya pada hujung pandangan matanya. Kalau dia balik kot sana, dia tak kaki sana, laju tuan-tuan binatang ni. Besar manakah binatang tu, apa dia? Ada yang kata unta dan sebagainya. Hadis sahih tidak memperincikan benda tu. Nabi sebut binatang, cukup. Kita beriman ada keluar binatang. Cuma kita nak tahu dia nak buat apa. Yang tu Nabi sebut. Bila keluar binatang ini, dia takkan bunuh orang. Binatang ni sifat dia tak bunuh orang. Kata Rasulullah, bila dia pi kat seorang, dia bawa dua alat. Yang pertamanya cincin Nabi Sulaiman, dan yang keduanya tongkat Nabi Musa alaihissalam. Begitu yang Rasulullah sebutkan. Dua alat ini dia akan bawa. Apabila dia pi kepada seseorang, Allah akan ilhamkan kepada dia untuk keluarkan salah satu alat. Apabila dia keluarkan tongkat Nabi Musa alaihissalam, diletakkan kepada orang itu, maka muka orang itu akan bercahaya, dan bermula daripada saat itu orang itu akan dipanggil oleh semua manusia lain dengan nama baru, iaitulah mukmin. Pelik hadis ni tuan-tuan. Hadis ni ada dalam Bukhari dan Muslim. Pelik, kita jarang dengar, tapi dia hadis yang sangat tinggi ukuran dia, kedudukan dia. Bila dia letak tongkat Nabi Musa jadi bercahaya, muka orang tu, semua orang kampung dia, orang taman dia, tempat kerja dia, bila dia pergi market, dia pergi masjid, dia berjalan, orang akan pangkat tangan, mukmin, panggil dia. Dan yang sangat menakutkan kita ialah apabila binatang ni dia pergi kat seorang yang lain, dia buat keluar cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Bila dia letak kat orang tu, maka muka orang itu akan jadi hitam.
muka orang tu akan jadi hitam. Bukan hitam terus, dia jadi ghabarah, Nabi sebut. Dan bermula daripada saat itu, nama dia tidak akan lagi diseru oleh orang lain yang kenal dia. Semua orang akan mula memanggil dia, tuan-tuan, ya kafir, hoi kafir. Sehingga kan Nabi buat contoh, kalian melihat kawan kamu berjalan dan kalian panggil dia, hoi kafir, mai singgah makan dulu. Kita telefon orang, Assalamualaikum, nak cakap dengan Muslim boleh? Mukmin boleh tak? Dia pun bagi kat mukmin. Mukmin tu pun, Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa abang Muslim? Abang baik kafir. Kawan hak telefon kafir, hak di telefon tu mukmin. Nabi kata Allah melupakan semua nama ketika itu. Tuan-tuan, tak ada nama, hari tu tak ada nama. Macam mana pula kalau kita seorang, kita nak panggil kawan kita, dia duduk ramai, dalam kumpulan ramai tu pula ada mukmin, ada kafir. Kata para ulama, kalau kita panggil kawan kita, kita niat kawan kita, maka yang akan menyangkut ketika itu hanyalah kawan kita saja, walaupun ramai. Walaupun ramai di situ mukmin, walaupun ramai di situ kafir. Nabi buat contoh lain. Nabi kata bila satu orang sahabat kita pi beli barang, dia pun balik, kita kata beli tang mana ni? Dia kata beli kedai kafir. Habis tuan-tuan, hari itu seluruh bumi akan dikelilingi dabah, dan setiap manusia akan dilabelkan sama ada nama dia mukmin ataupun wal-iyadzu billah, nas'alullah as-salamah, nama dia kafir. Malu tuan-tuan waktu tu. Hari ni orang yang pakai serban sebut Tuhan aku Allah. Hari ni orang mengaku beriman. Pesta muzik pun dia anjur, majlis selawat pun dia anjur. Kita tak tahu dia ni beriman ke tak beriman. Orang buat himpunan derita rakyat, dia pun buat sebelah tu, majlis selawat juga. Contoh tuan-tuan, hari ni kita tak tahu. Hakim mengaku Muslim, kita tak tahu dia Islam ke tidak. Doktor mengaku Muslim, dia ni Islam ke tidak. Ustaz-ustaz yang ceramah agama, kita tak tahu dia Islam ataupun tidak. Maka hari ketika dabah itu keluar, tak ada lagi munafik. Setiap orang ada nama, sama ada kamu mukmin, sama ataupun kamu kafir. Walhamdulillah, hak ni cukup takutnya. Habis kita, malu kita. Bila binatang ini keluar, dia akan pergi jumpa semua orang. Bila selesai tugas dia, dia hilang. Habis, dia pergi. Pergi mana dia ni? Dulu waktu kita duk tunggu sejak Allah cipta bumi ni, dia duk tang mana? Semua soalan tu tuan-tuan, kita simpan. InsyaAllah kalau kita semua ahli syurga, pakat pitanya Nabi SAW. Dalam syurga esok boleh berjalan tuan-tuan, boleh pergi jalan. Sonok duduk dalam syurga. Semua orang adalah raja dalam syurga. Tiap-tiap orang ada mahligai dan istana yang besar. Hari ni ziarah ayah kita, esok ziarah mak kita. Nak duduk sekali boleh tak? Boleh. Nak pergi jumpa Nabi Sulaiman, duk dengar cerita Nabi Sulaiman, pergi jumpa. Nak ziarah Fir'aun, rindu kat Fir'aun, pi. Jenis Fir'aun, dia rindu kat Fir'aun lah. Jenis orang beriman, dia rindu kat Nabi-Nabi. Tuan-tuan sekalian, itu syurga. Kemudian bila binatang tu pi, keluar dah. Bila turun asap awan ni, dia mai rapat, kena dengan orang. Kata Nabi, bila asap ataupun awan itu kena kepada orang beriman akan mengalami sersema dan demam yang ringan. Alhamdulillah, orang beriman mukmin. Kena tu pakat sersema sikit je. Tetapi kata Rasulullah di dalam hadis yang menghuraikan ayat Quran ni, Nabi kata bila awan tu kena kepala orang beriman, kena kepala orang yang bukan Islam, yang kafir, maka dia seperti api yang menggelegakkan kepala mereka, pakat berguling habis. Azabun alim, sakit Tuhan kami. Rabbana kshif annal azab, ya Allah,
buanglah azab ni, selesaikanlah kami, pakat tu berdoa. Tetapi doa sudah tidak berguna pada ketika itu. Inna mu'minun, semua pakat isytihar, kami beriman dah ya Allah, kami beriman. Tuan-tuan, waktu tu satu bumi ini beriman kepada Allah, tetapi iman itu tidak lagi bermanfaat. Tak ada manfaat dah. Semua percaya dah, kata ada Allah, semua waktu tu percaya dah. Islam agama yang betul, semua waktu tu percaya dah. Ada kiamat selepas ini dan sebagainya. Kata Nabi, kemudian asap tu pun naik dan dia hilang. Muncul tanda besar kiamat yang keempat, iaitulah Dajjal. Dajjal, ini yang keempat. Saya ringkaskan. Dajjal ni 1 jam kalau cerita pasal dia. Saya ringkaskan kepada tuan-tuan semua. Dajjal ni banyak kita duk dengar. Di dalam hadis sahih, waktu Nabi hidup dulu ni tuan-tuan, satu hari sahabat-sahabat ajak, ya Rasulullah, jom kita pergi satu perkampungan Yahudi. Muncul seorang kanak-kanak yang mereka pergi di kampung tu dengan nama ya Ibnu Sayyad. Hadis ni hadis sahih. Budak ni ya Rasulullah, mata dia buta sebelah, dia Yahudi, dan dia boleh bagi tahu benda-benda yang ramalan-ramalan yang pelik-pelik. Budak ni, Nabi bila dengar sahabat kata macam tu, sekali sahabat lain mai bagi tahu kat Nabi, buat laporan kali kedua, sahabat lain yang ketiga mai mengadu lagi ke Nabi. Akhirnya Nabi kata, "Qum, bangun, jom." Ibnu Sayyad yang duduk di sebuah perkampungan Yahudi dia boleh ramal macam-macam, mata dia buta sebelah, sama seperti sifat Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah. Dajjal itu buta sebelah matanya. Nabi pun kata, jom bangun, tak apa, kita pergi tengok. Dah ramai sangat yang mengadu ni, boleh jadi betul. Tuan-tuan, Nabi pun bangun, pergi kampung tu. Sampai di kampung tadi, budak tadi duk main, sebab umur dia dalam lingkungan 12, 13, 14. Lam yabluril hulum, belum balik. 13, 14 begitulah, 12, 13, 14, budak laki-laki. Waktu Nabi sampai, dia duk main dengan kawan-kawan dia. Budak ini tuan-tuan, dia kelebihan dia boleh bagi tahu benda-benda, dia ramalkan. Dia kata petang ni hujan, kawasan ni tak hujan, kawasan ni hujan. Tepat hak dia ramal. Apabila ada sahabat Nabi lalu, budak ni bagi tahu, hampa lalu lagi akan ada 2 ekor serigala lalu tepi hampa, dan serigala tu lari. Bila sahabat lalu tempat tu, sungguh mai 2 ekor serigala. Budak ni tahu mana? Dia tahu banyak ramalan yang pelik-pelik tuan-tuan. Maka bila Nabi sampai, sebab tu Nabi pergi tengok, Nabi pun sampai. Mak kepada Ibnu Sayyad ketika tu sedang menghadap Rasulullah. Nabi duk jalan kot ni, mak dia menghadap Nabi, Ibnu Sayyad duk menghadap belah sana. Mak dia panggil dia, ya Sad, Abul Qasim ja'ak. Wahai Sad. Sad ini panggilan manja lah. Sad, nama dia Ibnu Sayyad, mak dia panggil Sad. Wahai Sad, Abul Qasim mendatangi kamu. Dia panggil Rasulullah dah? Tidak, sekali-kali. Dia Yahudi. Dia kata, Abul Qasim ja'ak. Abul Qasim mai kepada kamu. Nabi memang duk jalan kot tu dengan sahabat di belakang dia, sahabat-sahabat yang besar, Sayyidina Umar dan sebagainya, kanan, sahabat-sahabat yang kanan. Bila sampai dekat, Nabi tak tangan di atas bau Ibnu Sayyad. Nabi tak tangan dia, Nabi kalih Ibnu Sayyad. Bukan Nabi pusing, nampak 3-4 kali dah. Nabi kalih dia. Nabi kata, ya Ibnu Sayyad, ma sya'nuk? Wahai Ibnu Sayyad, apa cerita kamu? Ni yang orang duk reyuh di semenanjung tanah Arab, pakat duk reyuh nama kamu. Kalau kamu ramal jadi ni, kamu ni jadi apa cerita kamu? Dia berkata, wahai Abul Qasim. Dia panggil Nabi kita Abul Qasim. Dia kata, wahai Abul Qasim, aku boleh ramal banyak benda yang berlaku. Dia kata dia boleh ramal apa sahaja yang berlaku. Nabi duk perhati tu, Nabi duk scan dah, betul ke tak dia ni.
Dajjal ke tak? Nabi tahu dah jawapan dia. Maka Nabi pun kata, wahai Ibnu Sayyad, kalau hang tahu semua benda, tadi dalam perjalanan aku datang ke sini turun satu wahyu. Apakah wahyu itu? Wahyu tuan-tuan, wahyu hak turun mai pada langit. Budak tadi pun dia tunduk sah. Dia tengok balik muka Nabi kita, dia kata duh. Hadis sahih ni, dia kata duh. Dal khaf, kha, huruf dal, huruf kha, duh. Nabi kata labbasa alaika syaitan. Syaitan hak duk bagi tahu kat hang, dia tersilap kali ni. Rupanya budak tu tuan-tuan, syaitan dengan jin-jin kapiak duk umai kat dia berita. Tang sana ada berlaku kemalangan, tang sini hujan ayak, sungai ni kering, anak hang jatuh parit, tang mana. Syaitan yang duk mai bagi tahu kat dia. Orang-orang Yahudi duk seronok, duk kata hak ni Nabi kami. Dia duk tunjuk Ibnu Sayyad tu Nabi mereka, sebab boleh bagi tahu benda-benda yang pelik. Rupanya labbatha alaika syaitan. Nabi kata syaitan hak duk bagi tahu benda-benda tak betul kat hang. Maka Nabi pun ajak balik. Umar kata, ya Rasulullah, sebelum balik bagi aku pancung dulu kepala dia. Zainal Umar, tu kerja dia, tugas khas dia. Ya Rasulullah, bagi aku pancung dulu pada dia. Nabi kata, wahai Umar, seandainya dia Dajjal, maka tidak ada seorang pun yang boleh berlawan dengannya. Tak ada seorang pun, kecualilah kalau aku hidup ketika itu, fa ana hajijuh, kata Nabi, aku yang akan berlawan dengannya. Dan hanya saja ada seorang saja yang boleh membunuh dia, Isa ibn Maryam. Itu cerita Nabi Isa pula. Kemudian Nabi pun balik. Itu bukan Dajjal, bukan dia Dajjal tuan-tuan. Satu hari, seorang sahabat nama dia Tamim ibn Aus Ad-Dari. Nama sahabat ni Tamim Ad-Dari. Masih lagi Dajjal. Tamim ni dia mai jumpa Nabi. Bila peristiwa dia pergi jumpa Nabi itu berlaku, kata para ulama, selepas perang Khaybar. Selepas perang Khaybar, dia pergi jumpa Nabi. Dia Islam. Waktu tu dia dah Islam. Dia kata, ya Rasulullah, ada satu cerita panjang, lama dah aku nak beritahu. Boleh tak kamu mendengarnya pada hari ini? Nabi kata, cakap wahai Tamim, ceritakan. Tamim pun cerita, ya Rasulullah, 2-3 tahun yang lalu, hadis tu sebut begitu, ni dia cerita ke Nabi, 2-3 tahun yang lalu, maksudnya waktu tu dalam tahun 7 ataupun 8 hijrah. 2-3 tahun yang lalu maksudnya dalam tahun 5 ataupun 6 hijrah. Kata Tamim, ya Rasulullah, 2-3 tahun yang lepas, aku bersama dengan 30 orang lain daripada kabilah Juzam dan Lakhmah, kami naik kapal. Ni cerita kapal. Cerita ni ada dalam Sahih Muslim, sahih hadis ni. Kami naik kapal 30 orang, semua laki-laki. Tuan-tuan duk rasa pelik, macam mana ada laut ni? Awak ingat di Mekah tak ada laut kah? Berdekatan dengan Mekah ada Bahrul Ahmar, Laut Merah. Laut Merah ni bila waktu maghrib, warna dia jadi warna merah. Warna dia bukan laut tu memang warna merah tak. Dan laut tu laut luas, macam laut kita, luas. Daripada situlah sahabat-sahabat duk naik kapal pergi ke Yaman, naik kapal pergi berniaga dan sebagainya. Kata Tamim, kami naik kapal 30 orang, kapal besar. Apabila sampai di tengah laut, tiba-tiba ombak jadi ombak jadi kuat. Tuan tengok ombak tengah laut ni, ombak tinggi. Dan kapal kami hilang haluan, tak tahu pergi ke mana. Kami hilang arah tuju itu, ya Rasulullah, selama 30 hari. Lama tuan-tuan, 30 hari. Kapal tak hancur, cuma tak tahu pergi ke mana. Akhirnya selepas sebulan berada di tengah laut, kami sampai di sebuah pulau.
Kami pun mendarat di pulau tu, kata Tamim, dan kami duduk di persisiran, tak berani masuk. Duduk di persisiran. Pasal apa tuan-tuan? Mesti ada sesuatu yang pelik lah, pelik. Pulau lah, pulau 30 hari jumpa satu pulau. Kami duduk di pesisiran. Kata Tamim, fa idza bidabatin ahlab, tiba-tiba keluar satu binatang, kaki dia 4, yang bulunya sangat lebat, la yu'rafu dhanabuha min ra'siha. Ini nas hadis. Kami tak tahu hak mana satu kepala dia, yang mana satu ekornya. Pelik pula dah tuan-tuan binatang tu. Tapi cerita tu lepas dah, zaman tu. Ada tak lagi tempat tu? Ada sampai hari ni, insya-Allah, berdasarkan hadis ni. Jadi tuan-tuan akan tahu. Kata Tamim, kami tengok binatang tu keluar, semua pakat takut. Punya lebat bulu dia sampai tak nampak hak mana satu kepala dia, yang mana satu ekor dia. Dan binatang itu mendekati kami. Dia pun bercakap, man antum. Dengan bahasa siapa? Dengan bahasa Tamim. Tamim waktu tu adalah orang Nasrani. Ketika peristiwa itu agamanya Nasrani, semua orang lain pun Nasrani juga. Semua agama Kristian. Tapi bangsa Arab lah, Arab Kristian. Natang tu mai dekat dah dengan rupa yang pelik. Dia kata, man antum. Nasi baik 30. Kalau 2 orang, tak tunggu dah tuan-tuan, tak tunggu dah. Sama ada pingsan tentu ataupun rapat naik atas kapal ke Ayuh. 30 ramai tuan-tuan, alhamdulillah waktu tu. Dan campur pula dengan orang Arab ni, dia memang berani. Orang Arab bila binatang tadi bercakap dengan mereka, man antum, hampa siapa? Tamim kata, ya Rasulullah. Kami jawab binatang tu, kami orang Arab, mai daripada semenanjung tanah Arab. Kami naik kapal, tiba-tiba tengah laut, ombak pukul kami sesat sampai di pulau ni. Dia tanya, ma anti, hang ni apa dia? Ma anti, hang apa dia? Nak tengok binatang, tak binatang. Nak kata binatang boleh cakap, nak kata orang bentuk binatang. Dia tepat kata, ma anti, hang ni apa dia? Ma li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Soalan tu. Dia pun jawab, anal jassas. Dia sebutlah anal jassasah, aku seekor binatang, nama dia jassasah. Tak sembang panjang, binatang tu kata, sesungguhnya di sana ada satu orang laki-laki. Pula dah dia tunjuk dengan muka dia. Dia kata, kat sana ada satu orang laki-laki dalam gua. Lama dah dia nak jumpa hampa semua. Dia nak jumpa dengan orang. Jom ikut aku, kita pergi jumpa dengan laki-laki tadi. Tuan-tuan sekalian, Tamim cerita ke Rasulullah, kami ikut dia, ikut di belakang dia, dalam keadaan takut tapi nak tahu juga siapa dia laki-laki itu. Maka sampai di pintu gua, masuk dalam gua. Fa idza birajulin, rupanya ada satu orang laki-laki tapi dalam keadaan terduduk, yang sangat besar. Tapi bukannya tinggi pokoknya lah, laki-laki tubuh dia besar. Laki-laki ni rambut dia panjang, dia duduk dalam keadaan tersandak ke dinding gua, duduk tunduk. Kedua-dua tangannya diikat ke belakang di atas tengkuknya. Bukan kot tu, kot ni. Bukan kot tu, kot ni, ikat kot ni, tutup ni. Dan kedua-dua pahanya dirapatkan ke dadanya. Dan aku tak pernah tengok satu orang manusia yang diikat lebih kejam daripada ikatan besi-besi di tangan dan kakinya, kata Tamim. Tamim cerita ke Rasulullah, ikat sungguh ya Rasulullah. Memang dia tak boleh bergerak langsung, dia boleh cakap je. Apabila kami masuk, lelaki itu bercakap, man antum, hampa siapa? Maka Tamim kata, kami jawab macam tadi juga. Kami ni daripada semenanjung tanah Arab, 30 orang kami naik kapal, macam itulah. Dan akhirnya sampai di pulau kamu.
sampai di pulau kamu. Tuan-tuan, pasal apa lepas sebut di pulau kamu? Sebab pulau tu tak ada makhluk lain dah, satu pulau tu. Laki tadi tanya, depa tanya balik, ma anta, hang siapa? Dia tak jawab. Dia terus tanya soalan yang kedua. Dia kata, bagaimana keadaan Nakhlu Baisan, ladang kurma Baisan? Ladang kurma Baisan ini antara ladang kurma yang terbesar, sangat besar. Adakah dia masih berbuah? Laki-laki itu tanya. Maka jawab Tamim dan kawan-kawan dia lain, ya, dia masih keluarkan buah dengan banyak. Laki-laki itu kata, satu hari ladang itu tidak akan mengeluarkan walaupun sebiji buah kurma. Lepas tu laki-laki akan ikat tanya, macam mana keadaan Tasik Tabariyah? Tuan-tuan, dalam dunia kita ni ada satu tasik, nama dia Tasik Tabariyah. Tuan-tuan boleh tulis dalam internet, Sea of Galilee, Buhairah Tabariyah. Laki-laki yang kena ikat tadi, dia kata, macam mana keadaan Tasik Tabariyah? Dia berkata, air dia masih banyak. Satu hari nanti setitis air pun tidak akan ada di tasik itu. Tasik ni tasik yang luas, kita boleh tengok sendiri. Luas tasik dia, sampai ada ombak yang kecil di tepi, di persisiran tasik itu. Kemudian dia kata, madza sana'a rasulul ummiyin? Apa yang telah dilakukan oleh pesuruh kepada orang-orang yang tak kerti baca? Dia gelarkan Rasulullah tu Rasulul Ummiyin. Biadab dia ni, laki-laki ni, dia tahu berita tu, katakan keluar Nabi akhir zaman. Dia tanya, lah ni dia nak tanya, apa berita lelaki tu, hak kata Nabi tu. Mereka pun jawab, dia telah diutuskan. Apa orang Arab buat dengan dia? Ramai yang masuk Islam. Sebab waktu tu Nabi dah ada negara Islam Madinah. Setiap kali peperangan Nabi menang. Mereka pun jawab, ramai yang masuk Islam. Adakah dia menang dalam setiap peperangan? Mereka jawab, ya, dia menang dalam setiap peperangan. Lelaki itu jawab, khairul lahum an yu'minu bihi. Alangkah baiknya kalau semua mereka dapat beriman dengannya. Dia kata macam tu. Beruntung siapa-siapa yang beriman dengan lelaki tadi. Maka kata lelaki tadi, setelah kamu semua dah sampai ke tempat ini, di tempat yang tidak pernah dijejaki oleh mana-mana manusia, maka aku nak beritahu kepada kamu, anal masihud dajjal, aku adalah Masih ad-Dajjal. Aku tu bukan saya lah, tuan-tuan duk tengok pelik pula kat saya kan, hak kawan tu lah. Dia kata, anal masihud dajjal. Setelah hampa tahu dah aku duduk tang ni, hampa dah sampai pulau ni, tak ada manusia pernah sampai, akulah al-masihud dajjal. Nabi mengakui cerita tu, Nabi memperakui cerita tu, dan Nabi sekali lagi menyampaikan cerita yang sama kepada sahabat yang lain. Nabi kata, apa yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari adalah sama seperti mana yang aku bagi tahu kepada kalian tentang ciri-ciri Ad-Dajjal. Kemudian Dajjal bagi tahu kepada Tamim dan kawan-kawan dia yang lain. Dajjal kata, saufa yu'dhanu li bil khuruj, satu hari aku akan dibenarkan keluar daripada sini. Fama min makanin min madarin aw wabarin illa wasaltu ilaih. Tak ada tempat, kata Dajjal, dia cakap waktu tu, tidak ada tempat kecuali aku akan jejak dan sampai ke tempat tu. Ini Dajjal, cerita Dajjal ni. Maka Tamim ibn Aus Ad-Dari ketika tu, dia pun keluar dengan kawan dia, mereka pun balik dan tinggalkan pulau tu, sampai balik ke Madinah. Alhamdulillah. Tang mana pulau tu? Wallahu a'lam. Tak ada hadis yang menyebutkan pulau tu di mana. Nuhak orang kata segitiga Bermuda lah, hilang berterbang, yang tu kita tak tahu. Boleh jadi betul, boleh jadi tak. Nabi nak kita tahu apa yang Nabi nak beritahu dalam hadis ni. Ada Dajjal, dia akan keluar satu hari nanti.
Dia orang ke jin? Dia orang. Laki ke perempuan? Syabun qitab, kata Nabi. Satu orang laki-laki yang berambut kerinting yang panjang, tubuh badan dia besar, satu mata dia buta dan satu lagi boleh tengok, tetapi seperti mana biji anggur yang tersembul keluar. Muka dia mengerikan. Apabila Allah izinkan kepada dia, satu hari nanti tuan-tuan, dia akan keluar. Kata Rasulullah di dalam satu hadis, semenjak Allah menciptakan bumi ini sehinggalah kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal laknatullah alaih. Tuan-tuan, besar fitnah Dajjal pasal apa? Kenapa Dajjal fitnah dia lebih besar daripada Iblis? Sebab Iblis dia mai goda orang, tapi kita tak nampak dia. Dajjal dia mai goda orang dalam keadaan kita tengok dia seketui duduk depan kita. Lagi dahsyat. Iblis dia goda orang, tarik orang untuk mensyirikkan Allah, tarik orang masuk dalam neraka. Tapi Iblis tak pernah sebut aku adalah Allah. Perasan tak tuan? Iblis seumur hidup dia tak pernah sebut kat kita dia mai kita, dia kata aku Tuhan. Tetapi Dajjal, setiap orang yang dia pi, dia akan sebut inni anallah, sesungguhnya aku ni adalah Allah. Nabi kata hari pertama Dajjal keluar, Dajjal hanya akan menetap di muka bumi ni selama 40 hari tuan, 40 hari je. Tapi jangan lega lagi. 40 hari tu Nabi kata hari pertama macam mana matahari terbit belah barat, setahun. Habis dia pusing tuan-tuan. Kelajuan dia, bila sahabat tanya fama sur'atuhu ya Rasulullah, bagaimana kelajuan Dajjal itu ya Rasulullah? Nabi kata kal ghaithil mursalah ataupun karrihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Laju dia orang aja tapi dia laju. Pengikut dia 70,000 daripada Yahudi Asfahan. Bila dia keluar mai, Nabi kata dia akan mengaku bahawa dia adalah Allah. Ketahuilah bahawa Allah hanya akan dilihat di hari kiamat sahaja di dalam syurga. Nabi bagi sana elok. Nabi kata kemudian dia akan mengaku dia adalah Rasulullah. Ketahuilah tidak ada Rasul dan Nabi selepasku. Apabila kalian melihat Dajjal, maka bacalah 4 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Ingat tuan-tuan senjata dia. Tuan-tuan, tak ada orang boleh lawan dengan Dajjal. Bila dia main kat kita, dia mengaku kata dia Tuhan. Nabi kata bila dia main hari pertama jadi setahun panjang dia, hari kedua jadi sebulan panjang hari kedua tu, hari ketiga jadi seminggu, hari keempat baru jadi hari yang biasa. Apabila Dajjal keluar, langit akan berhenti menurunkan hujan, bumi tidak akan lagi menumbuhkan apa-apa tumbuhan. Manusia jadi macam mana tuan-tuan? Tak kering kontang ke dunia ni? Kalau hari pertama Dajjal keluar, hari pertama tu masa dia setahun tak turun setitik pun hujan, lah baru kemarau berapa bulan, 2-3 bulan ni baru ada hujan pun, kesemua empangan-empangan mencatatkan paras air yang sangat membimbangkan, baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Dajjal kata Rasulullah dia akan keluar hari pertama itu panjangnya setahun, hari kedua sebulan dan sebagainya. Manusia jadi kebuluran ketika tu. Sahabat dan tanya Nabi, ya Rasulullah, waktu dia turun tak ada hujan, waktu Dajjal keluar daripada pulau tu, bumi tak ada hujan, langit tidak menumbuh, tanah tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, apa makanan orang beriman ketika tu ya Rasulullah? Nampak tuan-tuan? Maka Nabi pun jawab tuan-tuan, ta'amuhum zikrullah, makanan orang beriman ketika itu adalah zikrullah. Zikir macam mana? Zikir hak kita duk belajar hari ni, la ilaha illallah hasbiyallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zikir. Orang yang daripada hari ni dia rajin zikir, tiap-tiap kali lepas mayang dia zikir 33 dia tak tinggal. Masa kosong dia zikir, sehari 100 selawat,
La haula wala quwata illa billah. Pagi 10, petang 10, ketika mana Dajjal keluar, Nabi kata apabila dia menyebutkan satu daripada zikrullah, maka dia akan rasa kenyang. Ulama yang hurai hadis ni, dia akan rasa kenyang. Bila dia sebut la haula wala quwata illa billah, dia rasa kenyang. Yashba'. Yashba' ni dia kenyang, dia akan rasa kenyang. Makanan tak ada ni, habis pakat ke buluk. Mai tengah hari dia sebut la ilaha illallah, dia rasa kenyang. Orang beriman, maka orang beriman saja yang akan selamat daripada fitnah Dajjal. Bila Dajjal mai, Dajjal kata aku Allah. Kita pun duk tengok betul tak betul Allah ni. Dia wallahu alam, dia boleh bertukar, dia boleh macam-macam. Sihir yang paling hebat, tuan-tuan, sihir Dajjal sampai ke tahap boleh menghidupkan orang mati. Nak kata apa lagi? Takat nak bagi kipas ni pusing, takat. Nabi kata bila Dajjal mai kepada kamu, dia kata dia Allah, kamu tak mengaku. Padi tak keluar lama dah, tak ada buah, tak ada makanan sayur apa. Dajjal tengok ke tanah, dia kata ambiti. Dalam hadis tu, ambiti ni tumbuhlah kamu. Maka tumbuh ketika tu juga. Maka orang tu pun beriman, kamulah Tuhan aku. Habis dah Tuhan, habis dah. Tadi beriman tadi, tetapi disebabkan imannya nipis, dia kufur dengan Allah Tuhan yang sebenar, maka dia beriman dengan Dajjal. Sampai bila-bila tuan-tuan, habis iman dia, maka dia jadi pengikut Dajjal. Ramai yang akan jadi pengikut Dajjal. Saya ulang sekali lagi, Nabi kata bila kamu lihat Dajjal, maka bacalah Fawatihah Suratil Kahfi. 4 ayat pertama surah Al-Kahfi ada dalam hadis. Kalau tengok muka dia, surah Kahfi, orang yang rajin baca tiap-tiap Jumaat dia baca. Siapa yang baca tiap-tiap hari Jumaat surah Kahfi daripada awal sampai habis, juga akan dipelihara oleh Allah. Allah sendiri jaga daripada Dajjal. Semua tanah di bumi ni akan dipijak oleh Dajjal, kecuali 3. Yang pertama Makkah, yang kedua Madinah, yang ketiga Baitul Maqdis. Dajjal pi ke sana bawa tentera dia. Tapi bila dia sampai di Mekah, setiap inci Mekah dikawal oleh para malaikat yang bersenjata. Kita pun kata seronok nak pergi duduk di Mekah, duit banyak. Tak tentu lagi. Sebab Nabi kata di akhir zaman Mekah dan Madinah akan menghambur, keluarkan orang-orang munafik daripada perut buminya, dan yang tinggal hanyalah orang-orang beriman sahaja. Ingat tuan, lah di Mekah Madinah, dalam Masjidil Haram, di dalam Masjid An-Nabawi, tiap-tiap hari ada orang duk curi duit orang. Tuan-tuan perasan tak siapa duk pergi Mekah dalam setahun 2 ni? Cukup menjadi-jadi yang duk buat benda ni hak geng-geng Pakistan ni. Buat Pakistan ni dalam Masjidil Haram tiap-tiap hari. Saya pergi tahun lepas, bawa 60 orang, 80 orang. Saya pergi tahun lepas, setiap hari jemaah hak kami bawa, ada yang hilang duit 500, ada yang 3,000 dalam Masjidil Haram. Nabi kata bila dekat dengan kiamat, Makkah dan Madinah akan menghambur, keluarkan, jadi panas. Munafik tak boleh duduk, yang mana orang kafir tak boleh duduk dalam Mekah Madinah, mereka akan keluar dengan sendirinya. Keluar habis. Tinggallah dalam kota Mekah kesemuanya orang beriman saja. Waktu tu Dajjal pi, para malaikat mengelilingi bumi Mekah dan Madinah dan Baitul Maqdis. Setiap inci dijaga oleh malaikat, siap dengan senjata. Dajjal pi, kena patah balik, dia akhirnya dia pi tempat lain. Dajjal ni dia pi tempat lain, dan dia pusing tempat lain. Mai kat kita seorang. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah wanita. 1000 orang Yahudi Asfahan, dan dikeliling bumi ni, tak ada siapa boleh lawan mereka. Tuan-tuan, kejahatan Dajjal memenuhi bumi, orang pakat takut habis. Sehinggalah turun Nabi Isa alaihissalam. 9.30 tuan-tuan, saya tak larat setengah jam gini, macam mana? Tak payah lah. Saya ringkaskan 5 minit sudah.
Ya, main lain. Oh, dia Pontila ke? Macam mana zon kuliah? Ramai suruh terus ya. Ni ramai. Tuan-tuan macam mana boleh lagi ke? Nak dengar no? Mana tahu esok matahari naik belah barat. Saya tak mai dah. Kan tak dan mai kau ni dah. Tuan-tuan sekalian, Dajjal bila jadi macam tu turun Nabi Isa. Nabi Isa ni sampai ke hari ni tahun 2013 ni, 2014, Nabi Isa tidak mati. Dia ada di langit kedua dan dia akan turun. Tanda kiamat yang kelima adalah turun Nabi Isa. Di mana dia turun, tuan-tuan? Lah dia duduk di langit yang kedua dengan sepupu dia, Nabi Yahya. Dia akan turun ketika mana Allah mengizinkan untuk dia turun. Dia manusia. Dan Nabi cerita sifat dia macam mana. Nabi Isa ni dia ada janggut, dia ada misai dia bersambung dengan janggut dia. Warna rambut dan janggut dia kemerah-merahan. Hidung dia mancung. Kemudian dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Apabila orang tengok dia, kata Rasulullah, orang akan tengok muka dia yang berseri-seri, seolah-olah keluar daripada bilik air. Orang baru mandi ni keluar, muka bersih, Nabi Isa. Dan Nabi kata dia akan turun di satu negeri yang nama negeri itu adalah Dimashq. Ketis-ketui Nabi beritahu, tuan-tuan, negeri itu nama Dimashq. Dimashq tu apa, tuan-tuan? Syria hari ini. Di situ Nabi Isa akan turun dalam hadis yang sahih. Saya tak tahu nak ringkas macam mana. Kemudian dia turun, habis kita ringkas begitu. Dia turun di Syria, di Dimashq. Masjid mana, wallahu a'lam. Tak ada hadis sahih bagi tahu masjid mana, kau tak tahu. Tapi dia turun di situ. Ketika mana Nabi Isa turun, dia akan patahkan salib, dia akan bunuh babi, dia akan kenakan jizyah, dan dia akan seru semua orang dengan ajaran Islam, ajaran Al-Quran, bukan ajaran Injil dan Taurat, ajaran Quran. Tuan-tuan, dalam hadis tu Nabi sebut dia turun waktu asar, dalam riwayat lain waktu subuh. Dua riwayat, asar atau subuh. Waktu dia turun, dia masuk ke dalam masjid. Maka bila buka pintu masjid, penuh dengan orang-orang yang beriman, duk bersiap nak semayang. Imam dah duduk depan dah, hal lain semua duduk di saf belakang. Apabila dia buka pintu, orang kalih belakang, Nabi kata semua orang beriman ketika tu kenal dia adalah Nabi Isa. Dia akan menjerit, Isa Nabiullah, pakat serbu Nabi Isa. Waktu tu pasal apa, tuan-tuan? Sebab ketika tu mereka tak ada siapa yang boleh lawan dengan Dajjal. Bumi ni dipenuhi dengan kezaliman Dajjal dan tentera-tentera dia. Mereka pun rumun Nabi Isa apa semua. Nabi Isa kata kita solat. Dia pun tolak Nabi Isa untuk naik jadi imam. Kata Rasulullah, akan tetapi Nabi Isa kekal berada di saf belakang. Katanya, ji'tu tabi'an li akhi Muhammad, aku datang sebagai salah seorang pengikut kepada saudaraku Muhammad. Ni tuan-tuan, dia jadi umat Nabi Muhammad. Dia Rasul, dalam masa yang sama dia juga pengikut dan umat Nabi Muhammad. Sebab tu ulama sebut dalam Quran ada dua orang nama sahabat yang disebut. Yang pertama Isa, yang kedua Zaid bin Harithah. Dua nama, itu cerita panjang lain. Kemudian Nabi Isa pun kata, aku mai sebagai pengikut Muhammad yang akan jadi imam hampa, umat Nabi Muhammad yang tulen, yang asal. Nampak tuan-tuan, mulia umat Rasulullah ni, mulia umat Rasulullah. Kita yang pandang sebelah dengan kedudukan umat Muhammad. Nabi le hormat umat Nabi Muhammad, hormat. Sehingga kan bila ada satu orang Nabi hidup di zaman umat Nabi Muhammad, dia tak naik jadi imam, dia kata kalian lebih layak, umat Nabi Muhammad hak asal, naiklah imam.
Ada orang kata imam itu adalah Imam Mahdi, tapi riwayat itu juga samar. Naik Imam Mahdi, katanya dalam riwayat tu, naik Imam Mahdi solat, habis semayang. Bila habis semayang, Nabi Isa pun pergi berjalan, semua orang pakai ikut. Nabi Isa kata, iftahu hadzal bab, buka pintu ni, pintu di masjid tu. Maka mereka pun buka. Tiba-tiba ada Dajjal di depan sekali, di belakang dia ada 70,000 orang yang bersenjata. Apabila Dajjal tengok muka Nabi Isa, kata Rasulullah, dia lari sekuat-kuatnya. Pengikut-pengikut dia pun habis lari. Nabi Isa pun panggil balik tentera-tentera, kumpul tentera, ligan sampai ke mana? Kata Rasulullah, ligan sehingga ke Palestin. Tuan-tuan, Syria dia duduk tepi Palestin. Syria dia duduk tepi Palestin, tepi Israel, negara haram Israel. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ligan sampai ke Palestin. Kita duk dengar dulu ni kata berlaku lawan, nak keluar pedang lah, tongkat lah, tak ada. Kata Nabi SAW dalam suatu hadis, apabila sampai di suatu tempat nama dia Babul Lud di Palestin, Dajjal terkepung, Nabi Isa pun mai. Apabila dia bau wangi badan Nabi Isa yang semerbak keluar, maka yanmasud Dajjal kama yanmasul milhu fil ma, cair Dajjal seperti mana cairnya garam di dalam air. Jadi cayang, tuan-tuan, cayang Dajjal, jadi cayang. Tak ada lawan apa, Nabi Isa pergi kepung macam tu lah. Tentera-tentera yang lain, kata Rasulullah, sama. Kesemua tentera-tentera itu juga setiap kali bau wangi daripada tubuh Nabi Isa. Nabi-Nabi ni wangi, termasuk Rasulullah, peluh dia wangi, Nabi Rasulullah. Nabi Isa pun wangi. Apabila Yahudi dan tentera-tentera Dajjal bau peluh Nabi Isa, bukan bau peluh, bau wangian Nabi Isa, mereka pun mati juga. Tak tu ya. Akhirnya habis Nabi Isa. Seawal dia turun, dia bunuh Dajjal, habis cerita Dajjal. Nabi Isa oleh Allah, waktu tu kalian akan tengok satu orang laki-laki, dia lepaskan kambing dia lepaskan binatang ternakan dia kata izhabu war'au, pilah mana pun apa nak pi, gembalalah diri hampa sendiri. Hak ni keberkatan yang kita tunggu daripada redha Allah Subhanahu wa taala apabila bumi ini ditadbir dengan Islam. Hak ni tuan-tuan, hak orang duk sebut selama ni, hak duk tak reti-reti gini. Pasal apa nak bumi ini ditadbir dengan Islam? Kerana ini, kerana dia akan mengembalikan keamanan dan juga keberkatan. Hari ni berkat tak tuan-tuan hidup? Tuan-tuan duk puasa duit ringgit macam mana? Masa macam mana tuan-tuan duk puasa lah ni? Masa kita berasa sangat, duit ringgit kita berasa habis cepat, Allah tarik keberkatan. Aman-aman tak kita? Boleh tak tinggal lah ni tonggas luar pintu pagar? Luar pintu pagar apa Ustaz? Dalam pagar pun diangkut keluar. Motor RR dalam kawasan pagar, pagar kunci, motor kunci, mangkit esok pagar tak ada, motor pun tak ada. Dia boleh buat kerja. Allah tarik keamanan. Keamanan itu akan kembali satu hari nanti ketika mana bumi ini ditadbir oleh Nabi Isa alaihissalam. Kata Rasulullah, ketika mana bumi ini ditadbir oleh Isa, binatang lembu dan kambing berjalan di dalam kebun orang, tetapi tidak seekor pun yang menarik satu dahan dan memakannya. Kalian akan melihat kanak-kanak bermain dengan ular. Hadis sahih, budak-budak main dengan ular dan kalajengking, la tu'zi ahadan, kata Nabi. Waktu tu kembali keberkatan kembali ke bumi. Selama 40 tahun Nabi Isa berkahwin dan beranak pinak. Akhir hayat Nabi Isa, tanda kiamat yang terakhir untuk malam ni saya ringkaskan seminit 2 lagi. Ya'juj wa Ma'juj, naknya cerita dia panjang, sejam. Ya'juj wa Ma'juj, cerita dia panjang, seronok cerita Ya'juj wa Ma'juj ni. Tuan-tuan sekalian, di akhir hidup Nabi Isa, Allah arahkan Nabi Isa untuk bawa orang Islam pergi ke Bukit Tur Saina di Mesir. Hadis sahih dia bunyi macam tu, idhabu bi'ibadi
ila turi Saina. Hadis dia. Kenapa Allah tak suruh Nabi Isa dengan umat Islam lawan? Jawapan dia, sebab Ya'juj wa Ma'juj adalah satu kumpulan tentera yang sangat ramai. Ramai macam mana? Ni cerita dia. Apabila Nabi Isa pun bawa tentera umat Islam apa semua naik ke Bukit Tur Saina, berimpun di situ. Keluarlah Ya'juj wa Ma'juj. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Kahfi, ada cerita ringkas pasal Ya'juj wa Ma'juj. Mereka ni orang, tuan-tuan, badan besar kita aja, bukan besar, tinggi pokok nyok dan sebagainya. Orang. Rupa bentuk mereka macam kita orang, ada dua mata apa semua, tapi mereka sangat jahat. Jahat macam mana? Jahat seperti mana tentera Syria yang bunuh rakyat hari ni. Jahat tentera tu. Tentera Syria, dia bunuh rakyat dia, dia angkat budak-budak, dia potong hidup-hidup, dia potong kaki, dia potong kuku. Maka begitulah kejahatan Ya'juj wa Ma'juj. Dia tak ada perasaan. Ramainya tentera Ya'juj wa Ma'juj sehingga Allah tidak menyuruh Nabi Isa lawan dengan mereka. Kata Rasulullah, sekiranya Ya'juj wa Ma'juj dan tentera-tentera dia lalu di sebelah tasik, di sebuah tasik, maka kumpulan tentera yang di hadapan pun pakat minum dengan air tasik. Selepas beberapa tempoh sampailah kumpulan tentera hak di belakang mendapati tasik itu sudah pun kering. Mereka akan kata, dulu tasik ni tentera kita hak duduk di depan tu minum. Banyak tuan-tuan. Jaisun Jarrar, jaish, tentera yang cukup banyak. Zulkarnain, seorang raja wali. Dia raja, dia juga waliullah. Ada pendapat kata dia nabi. Dia yang buat empangan yang tutup Ya'juj wa Ma'juj. Empangan itu sangat tinggi dan tebal. Tinggi sehingga mereka tak boleh rabat, tebal sampai mereka tak boleh tebuk. Allah sebut dalam Quran, tebut. Famasta'u an yadhharu wa mastata'u lahu naqbah. Mereka rabat pun tak boleh, tebuk pun tak boleh, dan bilangan mereka sangat ramai. Lah, hari ni mereka duduk tang mana? Duduk dalam tembok tu lah tuan-tuan ni. Waktu kita sedang bercakap ni, Nabi pernah terjaga pada satu malam, terkejut sampai Sayyidatina Aisyah bangkit terkejut. Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa? Nabi kata, wahai Aisyah, wailul lil Arab, habis rosak binasa orang Arab lepas ni, kerana tembok Ya'juj wa Ma'juj telah pun ditebuk sebesar ini. Nabi tunjukkan Aisyah macam ni. Nabi kata sebesar ini telah pun ditebuk. Lah, Ya'juj wa Ma'juj dia duduk tengok aja orang kat luar. Dunia kita lah. Mereka pun duduk di bumi kita juga, bukan duduk di alam lain, di bumi ini juga, tetapi dihilangkan oleh Allah dari pandangan. Cuma mereka duduk tengok lah ni dalam lubang tu. Nabi sampai bangkit terkejut. Allah ilhamkan kepada Nabi, wahyukan ke dalam mimpi kepada Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, sampai masa dia akan keluar, habis bumi ni dirosakkan oleh mereka. Nabi Isa dan orang Islam berdoa, Allah turunkan tentera berupa binatang, berupa ulat. Dalam hadis sahih disebut ulat. Ulat tu mai gigit di leher Ya'juj wa Ma'juj, mati kesemuanya. Bila mati kesemuanya, Nabi Isa pun cerita dia panjang, arah orang turun mai tengok semua dah mati. Kemudian Nabi Isa pun bawa semua turun balik. Allah turunkan hujan yang lebat, basuh semua jenazah, mayat-mayat yang bergelimpangan. Turun mai daripada langit burung-burung yang tengkoknya sepanjang tengkok unta. Hadis sahih. Turun mai angkat mayat-mayat ni, buang dalam laut, angkat buang. Kemudian umat Islam hidup kembali seperti biasa bersama Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa pun wafat, disembahyangkan oleh orang-orang Islam. Kemudian bumi ini tidak ada lagi orang Islam, habis. Dia jadi cerita tu fasa yang kedua. Lepas Nabi Isa wafat, Allah keluarkan satu angin, matikan semua orang beriman. Tinggallah di atas muka bumi ni semua orang kafir saja. Waktu tu apa yang berlaku? Waktu tu akan berlaku kiamat. Dan cerita kiamat tuan-tuan boleh tengok dalam ceramah saya dalam YouTube banyak. Zon kuliah antara pihak yang bertungkus lumus merakamkan dan mendownload, upload ke dalam internet untuk tuan-tuan tengok apa yang berlaku. 2 jam tuan-tuan cerita dia. Bila habis Nabi Isa wafat tu, Nabi cerita secara panjang lebar apa yang berlaku kat bumi ni, diperintah oleh orang-orang yang zalim dan sebagainya. Jadi
Jadi saya rasa sekadar tu dulu kuliah kita pada malam ni, hampir 2 jam. Moga-moga kita mendapat iktibar daripada 6 tanda kiamat yang disepakati, seperti mana yang disebut ataupun yang terdapat dalam 2 sahih Al-Bukhari dan Muslim. Moga-moga Allah menjadikan ilmu yang kita dapat pada malam ini adalah ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan kita semua di kalangan orang-orang yang mengambil manfaat daripada ilmu yang dipelajari, yang baik daripada Allah. Yang lemah dan kurang di saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sah kembali pada pengurusi.